Hello. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada sahabat-sahabat Unja. Waalaikumsalam, Miss. Salam. Bisa dengar suara saya dengan jelas? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Okey, terima kasih. Okey. Boleh saya tahu rakan-rakan kamu yang lain kenapa belum sertai kita? Ada masalah apa-apa ke? Belum aktif mungkin, Bu. Mereka belum ini, Bu. Pegang HP mungkin. Sebab kita sudah agak lambat ni. Okey, tak apa, saya mulakan je lah dulu. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada sahabat-sahabat Unja. Okey, seperti yang dipaparkan, nama saya ialah Miss Nur Izzati binti Muhammad Azhar. Saya merupakan pelajar diploma pascasiswa pendidikan daripada Universiti Malaya iaitu di Malaysia lah. Okey, dekat situ ada paparan nama Facebook dan juga email saya. Jika ada apa-apa permasalahan, jika tidak boleh mengakses Microsoft Teams, ada apa-apa persoalan boleh hubungi saya di dua platform tersebut lah. Okey, sebelum tu saya tunjukkan dulu cara-cara, kamu dah biasa guna Microsoft Teams? Sudah mulai terbiasa, Bu. Pak. Okey, bagus. Okey, sekejap Okey, jika ada apa-apa persoalan, kamu boleh guna raise hand icon ni. Jika kalau saya tak perasan, boleh ni je lah, buka je mic kamu ataupun boleh tulis dekat ruangan chat jika ada apa-apa permasalahan. Jelas Okey, saya rasa itu je untuk penggunaan Teams. Okey. Okey, jadi seperti yang kamu lihat adalah hari ini saya akan mendedahkan akan berkongsi dengan kalian semua tentang satu aplikasi daripada Microsoft iaitu Microsoft Sway. Jadi agenda kita pada hari ini adalah saya akan mulakan dengan pengenalan kepada Microsoft Sway. Yang kedua, sedikit demonstrasi cara-cara menghasilkan projek menggunakan Microsoft Sway, dan di akhir sekali kita akan ada sedikit games iaitu untuk refleksi apa yang awak dapat daripada pembelajaran pada hari ini dan juga refleksi. Semalam saya ada kongsikan video teaser pengajaran tentang pengenalan Microsoft Sway. Adakah kalian dah tengok video tersebut? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Okey, kalau macam tu, apa yang awak faham daripada, jadi sudah tahulah serba sedikit kan tentang apa itu Microsoft Sway? Dapat gambaran tak? Dapat, Bu. Kayak dia buat PowerPoint, terus buat poster gitu, presentasi gitu. Ya, benar. Kalian di sana pelajar jurusan apa ya? Kursus apa? Pendidikan ekonomi, Bu. Pendidikan ekonomi. Okey. Sekejap mana pula.
Okay, so seperti saya dah terangkan dalam video pengajaran tersebut, iaitu Microsoft Suite ini adalah salah satu aplikasi daripada Microsoft Office. Kalian nampak tak saya punya slide? Nampak kan? Nampak, Bu. Saya takut saya perasan seorang-seorang. Okay, so jadi Suite ini adalah merupakan salah satu aplikasi yang daripada Microsoft 365 yang telah dilancarkan pada Ogos tahun 2015. Jadi sedikit pengenalan tentang Microsoft Suite. Microsoft Suite ini adalah salah satu aplikasi untuk membantu kita lah, untuk membantu kita semua untuk menghasilkan satu laporan yang interaktif dan juga boleh penceritaan yang personal dan juga persembahan ataupun presentation. Fungsi Suite ini dia adalah lebih kurang sama dengan Microsoft PowerPoint. Seperti tujuan dia lah untuk membuat presentation. Tetapi Microsoft Suite ini adalah dia adalah cara yang lebih mudah dan ringkas berbanding Microsoft PowerPoint. Microsoft Suite ini adalah satu aplikasi yang dia mesra ataupun dia mesra teks dan juga image. Okey. Jadi bila kita menggunakan Microsoft Suite, kita akan memerlukan usaha yang sedikit lah sebab Microsoft Suite ni telah menyediakan pelbagai template dan kita hanya masukkan apa isi-isi kandungan kepada kita punya presentation tu. Okay. Dan dia juga friendly, maksudnya mesra pengguna. Dan tiada restriction, maksudnya tiada apa-apa restriction in Malay. Tiada apa-apa halangan ataupun kepada sesiapa sahaja pun boleh mengakses Microsoft Suite ini. Okay, seterusnya Microsoft Suite ini adalah dia diibaratkan seperti canvas yang dinamik dan interaktif yang kita panggil dia sebagai digital storytelling, digital penceritaan secara digital dan juga salah satu peralatan ataupun aplikasi untuk menghasilkan presentation online yang lebih kreatif. Di mana Microsoft Suite ini juga di mana kita boleh kongsikan kepada rakan-rakan sama ada untuk membuat kolaborasi ataupun untuk view sahaja. Jadi kita juga boleh buat online collaboration dengan rakan-rakan kita. So seterusnya Suite ni hanya memerlukan drag and drop all the content, apa-apa sahaja isi kandungan dengan drag and drop sahaja. Dan Suite juga menyediakan beberapa style dan juga design untuk menghasilkan presentation view yang menarik kepada penonton ataupun pembaca, audiens kita lah, yang siapa-siapa nak tengok kita punya Microsoft Suite yang telah dikongsikan. Okay, itu je saya rasa. Okay, so Microsoft Suite ni menyediakan beberapa features ataupun fungsi di mana kita boleh menambah, masukkan teks, image, video, audio, juga apa-apa konten daripada social media seperti YouTube. Existing file from your device, apa-apa sahaja dokumen-dokumen daripada peranti kalian semua, dan juga pelbagai sumber daripada mana-mana website. Yang menariknya, dia di dalam Microsoft Suite, kalian contohnya video daripada YouTube, kalian tidak perlu
memuat turun daripada YouTube untuk memuat naik ke dalam Microsoft Suite. Kalian hanya nanti saya akan tunjuk macam mana untuk masukkan video tersebut tanpa perlu memuat turun daripada YouTube. Jadi tak perlulah jadi boleh kurangkan storage kalian lah untuk mendownload banyak-banyak video. So ini adalah beberapa fungsi Suite yang saya nak terangkan, di mana Suite ini, kelebihan Suite dalam pendidikan boleh digunakan sama ada oleh guru dan juga pelajar seperti kalian pun boleh guna untuk membuat persembahan ataupun presentation yang present information on a topic, maksudnya apa-apa persembahan tentang kalian punya assignment ke, kalian punya tugasan ke terhadap sesuatu topik. Dan yang kedua, apa yang menariknya, Suite ini berfungsi boleh digunakan sama ada individual ataupun untuk kolaboratif. Maksudnya dua-dua, kalau nak buat untuk kalian sendiri secara individu pun boleh, untuk berkolaboratif bersama rakan-rakan pun boleh. Maksudnya di sini kalian boleh mengedit dalam secara serentak bersama rakan-rakan yang lain. Kalau bezanya dengan Microsoft PowerPoint, kita akan macam seorang akan buat, at the end dah siap seorang akan pass pula kepada rakan yang lain. Okey, seterusnya yang ketiga, Suite ini adalah salah satu aplikasi yang sangat menyediakan media rich information to share such as multiple videos and image, di mana satu aplikasi yang menyediakan informasi, menyediakan sumber yang sangat banyak tentang pelbagai video dan juga image. Yang keempat adalah, fungsi yang keempat ialah Suite adalah satu aplikasi yang berdasarkan web base. Dia disediakan secara online, di mana kita boleh berkongsikan kita punya projek daripada Suite ini bersama rakan-rakan yang lain menggunakan link, QR code dan juga embed code. Okay, so ini adalah serba sedikit tentang Suite versus PowerPoint. Apa yang membezakan Suite dan juga PowerPoint. Jadi kalau seperti Suite, dia menyediakan 3 layout yang berbeza, iaitu kalian boleh paparkan Suite dalam bentuk vertikal, secara vertikal, horizontal dan juga slideshow. Jika PowerPoint hanya dihasilkan, di-create untuk dalam bentuk slideshow sahaja. Okey, kalau Suite ni juga dia berbeza. Suite adalah dia mempunyai limited template, manakala kalau PowerPoint dia memiliki pelbagai jenis template dan kita boleh menghasilkannya juga sendiri. Dia ada kelebihan dan juga kekurangan dia. So Suite juga there are few different way you can add content to Suite. Kalau macam Suite ni dia mudah sebab kalian hanya perlu drag and drop, add, maksudnya hanya perlu tambah-tambah je. Jika kalau PowerPoint, kalian kena masukkan secara manual pelbagai isi kandungan untuk persembahan. Dan yang terakhir adalah Microsoft Suite boleh dihasilkan secara individu ataupun secara organisasi ataupun kepada sesiapa sahaja yang boleh mengakses Microsoft Suite secara web base lah. Dan juga PowerPoint ini adalah salah satu aplikasi yang depends kepada version yang kita guna dekat peranti kita.
Okey, dan ini adalah kelebihan-kelebihan SWAY di mana saya menekankan kepada 5 kelebihan seperti simple to create effective communication tool di mana dia sangat mudah untuk digunakan dalam menghasilkan satu persembahan yang efektif. Dan yang kedua ialah ease of sharing information di mana sangat mudah untuk dikongsikan kepada rakan-rakan dan juga audiens kita mudah untuk mengakses dan untuk menilai kita punya presentation lah. Okay, dan yang ketiga ialah efficient and effective collaboration di mana kalian boleh bekerjasama dengan rakan-rakan untuk menghasilkan apa-apa sahaja, presentation, projek, blog, semua tu walau di mana kalian tak semestinya berada di tempat yang sama. Okay, so yang macam contoh situasi sekarang kita berada di pandemik, banyak belajar di rumah. Kalau di Malaysia lah, jadi kita walaupun kita berada di mana-mana, kolaborasi bekerja secara kolaborasi tetap boleh dijalankan. Okay, dan yang keempat ialah auto save your words. So tiba-tiba bila kalian tiada internet, line internet tiba-tiba lost, so kerja kalian tu akan auto save. Jadi kebarang kalian, file yang korang buat untuk kalian buat akan hilang, itu tipis lah. So it includes analytic of if you have Office 365. Jika kalian mengakses menggunakan Microsoft Office 365 kalian akan dapat buat analisis dan analitik siapa yang tengok, siapa yang view, siapa yang read, siapa yang tengok sekali lalu sahaja. Okey, itu sahaja pengenalan kepada Microsoft SWAY. Ada apa-apa soalan untuk tanya dan tak faham? Saya cakap laju ke? Bahasa Malaysia tak faham ke? Semua jelas? Ya Miss, lah lumayan jelas lah. Cuman ini kan menggunakan, berarti lebih mudah menggunakan SWAY ini daripada PowerPoint ya Miss, Bu? Ya, bergantung kepada kalian punya kalian punya konten. Jika dia lebih kepada teks dan juga image, lebih mudah digunakan Microsoft SWAY. Kalau kalian macam ada carta, chart, apa-apa yang menggunakan infografik tu lebih kepada Microsoft PowerPoint. Kalau nak buat presentation yang simple tapi kreatif, lebih kreatif dan macam menarik, lebih sesuai digunakan Microsoft SWAY lah, sebab dia sangat-sangat senang. Masukkan je isi-isi kepada presentation tu, lepas tu dah boleh share dengan rakan-rakan. Oh iya, satu lagi Bu, terkait dengan yang tadi kan kita bisa membuat video dari yang dari YouTube itu tanpa masuk ke dalam aplikasinya, itu bagaimana Bu caranya? Selepas ni saya akan tunjuk demonstrasi. Nanti saya akan tunjuk macam mana nak masukkan. Okey, setakat cuma saya nak tanya, kalian faham tak saya cakap bahasa Melayu yang sekarang ni? Ada sedikit yang kurang faham. So, korang lebih prefer, saya pun tak pasti bahasa Indonesia tu macam mana. Ke nak guna English lagi faham? Sebenarnya paham kalau menggunakan bahasa Malaysia ni, ada kami sedikit ada persamaan lah dengan bahasa. Sedikit saya lumayan banyak lah gitu. Masuk yang sama tu lumayan banyak lah. Okey, jadi saya teruskan bahasa Malaysia lah, boleh? Boleh Bu. Okey, kalau tak faham tu boleh terus tanya. Okey, so seterusnya saya akan sambung sekejap.
Okay, so kita akan mulakan dengan Sway lah. Ini adalah infografi ataupun flow di mana kita akan mulakan melakukan projek menggunakan Sway. Jadi, sekejap Okay. Okay, sekarang kalian join program ni menggunakan laptop ataupun mobile phone? Laptop, Bu. Laptop, okay. Kita punya audiens hari ni 1, 2, 3, 4 sahaja. 4 sahaja ya. Tak apalah, saya ajar dah mana yang ada. Alamak. Nampak tak skrin saya? Gelap Masih gelap, Bu. Kenapa ya? Kenapa ya? Saya cuba share yang ni lah. Yang ni boleh nampak? Boleh nampak, Bu. Okay, so seterusnya saya akan teruskan lah. Ini saya menggunakan search engine Microsoft Edge. Salah satu aplikasi Microsoft juga. Okay, lambat. Okay, so kalian boleh login Microsoft. Nak menggunakan Google pun boleh, tak ada masalah. Mana. Okay. Sekejap ya, dia tengah loading. Ini saya punya Sway dah login. Kalian dah cuba ni masuk Microsoft Sway? Sudah, Bu. Tapi belum ada akunnya. Boleh masuk tak? Boleh. Boleh terus dapat macam ni lah. Menggunakan email yang sama masa daftar Microsoft Teams hari tu kan? Iya, Bu. Okay, so tak ada apa-apa masalah untuk login masuk lah. Betul? Ada, Bu. Okay, kalau tak ada saya teruskan seterusnya. Okay, di sini dia akan ada tiga cara lah macam mana nak mulakan Microsoft Sway. So dia ada create new ni di mana daripada tajuk sampai ke akhir anda edit sendiri. Maknanya create new ni dia start daripada kosong. Kalau start from a topic, yang ni dia akan bagi suggestion, dia akan bagi cadangan berdasarkan tajuk kalian. Contohnya apa-apa je kalian nak start, nak buat pasal animals, pasal beautiful place, flowers. So masukkan je keyword kat sini, nanti dia akan tekan create outline. Jadi kalian akan boleh terus edit lah. Tapi saya bagi pendapat saya, preference saya kurang gemar yang ni sebab dia macam limited sikit untuk kita mengedit sebab dia dah ada sediakan. Tapi kalau untuk yang nak jalan senang, jalan mudah, jalan ringkas, boleh terus guna yang ni sahaja sebabnya anda hanya perlu masukkan beberapa konten sahaja untuk menambah baikkan template yang dia cadangkan. So kalau start from a document, ini adalah memuat naik apa-apa sahaja dokumen daripada PC anda sendiri.
peranti. Maknanya apa-apa yang dah siap, yang kalian dah buat untuk memuat naik, boleh buat naik je. Okay, dan ini adalah contoh Sway yang hasil daripada projek-projek saya menggunakan Sway. Sorry. So ini adalah edited. Bila edited ni maksudnya apa-apa projek yang kalian tengah buat, yang telah buat. So ini adalah view. View ni adalah Sway rakan-rakan yang telah kita lihat. Apa-apa presentation, apa-apa bahan yang kita menggunakan Sway yang kita tengok. Dan analytics ni adalah kita untuk membuat analisis. Contohnya siapa yang tengok learn about Sway ni, hanya ada 2 orang je yang total views yang tengok saya punya learn about Sway. Jangka dia tengok adalah kurang daripada 1 minit. So 50% je average completion. Maknanya dia one glance, maknanya dia tengok je, dia tak habis baca pun. So dekat sini kita boleh tahu siapa yang tengok, siapa yang baca secara cepat, siapa yang baca betul-betul baca. So ini hanyalah percubaan je lah. So dekat sini apa-apa yang kita delete lah. Okay, ini adalah my Sway, apa sahaja projek menggunakan Sway yang telah kalian lakukan. So ini adalah start from a template. Start from template ni adalah beberapa cadangan template yang dicadangkan oleh Microsoft Sway. Kalian boleh guna juga yang ni. Kalau boleh masukkan mengikut, boleh pilih. Dia ada beberapa lah dekat sini untuk portfolio, resume, resume writing sample, announcement, blog, apa-apa saja. Kalau yang ni get inspired by lesson in Sway, so dia ada jugalah beberapa untuk macam lesson about habitats, adapt and survive, desertification. Okay, so concern saya pada hari ini adalah untuk berkongsi dengan kalian tentang macam mana menggunakan Sway daripada create new. Okay, jadi kita akan guna daripada kosong lah, create new. Okay, so paparan utama kalian akan lihat beginilah. Ini adalah paparan create new. So ada storyline, design, place, share, insert. Okay, so ini adalah title your Sway. Ini adalah tajuk utama projek Sway. Oops. Okay, contohnya saya akan ambil haiwan. Okay, so untuk haiwan. Oops. Sekejap ya. Okay, so dekat sini kalian boleh masukkan image background. Yang menariknya untuk masukkan background ni. Okay, ini yang saya cakap tadi, kalian boleh masukkan apa-apa sahaja bahan ke dalam Microsoft Sway tanpa perlu memuat turunkan dia, tanpa perlu download. Okay, ni dia ada suggested daripada OneDrive, Flick, Image, Picit, YouTube, My Device. Maksudnya image daripada peranti kalian juga boleh dimuat naikkan, boleh upload ke dalam Microsoft Sway ni. Okay, so apa lagi yang menarik tentang Sway? Contohnya kalian tajuk utama haiwan. Jadi dekat sini dia memberi beberapa cadangan lah untuk gambar yang sesuai haiwan, animals in English. So background sebab kita nak letak background, food, nature dan sebagainya. Okay. Okay, dekat sini juga ada ikon tambah. Ni dipanggil untuk add card in Sway. So kita akan ada text, media and group. So dekat text kita boleh letakkan heading atau heading ni maksudnya subtajuk untuk projek korang lah. So text ni yang biasalah.
So media kalian boleh masuk image, video, audio, embed dan juga upload daripada peranti kalian. Dan group adalah automatic grid comparison stack and slideshow. Ini group ni nanti saya akan tunjuk macam mana nak guna. So ini adalah beberapa kad yang disediakan oleh Sway lah. Contohnya saya akan ambil satu head. Okay, so akan start daripada one section. Masukkan apa sahaja. Contohnya saya nak tengok pasal Arnab. Okay. Jadi kat sini pun boleh masuk background. So emphasize ni untuk membesarkan tulisan anda. The size. Kalau Microsoft Word biasa, emphasize ni adalah bold. Dia sama fungsi dengan bold. So accent ni dia sama fungsi dengan implicit. Dia mencondongkan tulisan tu. Okay. And then contohnya lagi kita masukkan image. Okay, jadi saya terus tekan je Arnab. Apa ni? What is this? Okay, so dekat sini ada pelbagai jenis cadangan gambar-gambar Arnab. Korang kalian hanya pilih je macam mana gambar Arnab yang kalian nak. Kalau Indonesia saya rasa dia panggil, bukan Arnab, dia panggil apa? Saya lupa. Jadi pilih je nak Arnab yang macam mana. Okay, contohnya nak yang ni, boleh tekan. Boleh drag and drop je. Okay, dah settle masukkan gambar. Tak perlu nak upload, download. Okay, contoh nak masukkan lagi. Okay, contohnya nak masukkan lagi gambar. Tekan je tambah. Ambil, tekan image. And then pilih lagi gambar mana yang nak. Drag and drop sahaja. Okay. So, kat sini pun boleh tulis caption, tambah captions. Contohnya ini adalah Arnab 1. Ini adalah Arnab 2. Caption dia. Okay. Untuk gambar ni juga ada pelbagai fungsi. Contohnya ini adalah untuk menggunakan saiz biasa. Ini untuk sederhana besar dan ini adalah untuk besar. Okay, kalau untuk focus point, contohnya, okay, dekat sini dia akan tunjuk paparan paparan. Contohnya jika dekat laptop ataupun PC, gambar kalian akan bentuk macam ni. Kalau dekat mobile phone dia akan paparan dia begini. Okay, jika kalian ada macam ni nak bagi nampak betul-betul je seekor ni duduk, jadi tekan focus point. Alamak, sekejap. Focus point. Okay, so tekan je dekat sini satu, dekat sini satu. Dia jadi, contohnya kalau macam ni dia akan jadi, kita boleh tengok contoh dia dekat design. Okay. So macam ni. Okay, kalau okay, itu sudah. Okay, contohnya nak groupkan gambar ni sebab gambar ni adalah bawah tajuk yang sama, bawah topik yang sama. Contohnya tulis kat situ contoh Arnab. Jadi, kalian nak buat ni adalah bawah satu konten je. Okay, tekan sini. And then, tekan ni. Dan juga tekan ni. Lepas tu, korang pilih group. So, automatic dua gambar ni akan dikelompokkan ke dalam satu kumpulan.
dekat sini ada jenis-jenis kumpulan seperti automatic, stack, grid, slideshow dan juga comparison. Sebab dia ada dua gambar sahaja, dia akan bagi cadangan comparison. Kalau ada lebih, tak silap saya macam tak ada. Okay, contohnya ni adalah automatic dan ni adalah stack. Okay, contoh saya pilih stack. Okay, tekan design untuk tengok macam mana outcome dia. Okay, macam ni. So, contoh R6, kita ada 2 ekor contoh. So, untuk audience, dia nak tengok, dia akan tekan dekat gambar ni, klik dekat gambar. Okay, so kita akan boleh nampak lah. Alamak, sangkut. Okay. Okay, macam tu. Ataupun nak tukar kepada group type, nak tukar dia tak nak guna stack, nak guna grid bagi nampak terus, tak payah, tak perlu tekan-tekan. So, tekan je grid and then tekan design. So, dia macam ni. Aduh. Okay, so dia macam ni. Kalau gambar tu kecil, contohnya gambar yang ni, nak besarkan dia. Macam mana? Oh, kat sini. Okay, so ini adalah full size. Macam ni. So, dia jadi macam ni. Kena dia fungsi ni dia akan mengikut kesesuaian gambar-gambar kalian. And then lagi contohnya slideshow pun boleh buat slideshow macam ni. So sini adalah gambar satu, so tekan dekat sini akan keluar gambar yang kedua. Okay, and then alamak. Sekejap, sorry. Okay, seterusnya kalau jika kalian nak masukkan video, tekan media and then tekan video. Okay, contohnya macam tadi. Sekejap, looking for suggestion. Okay, so contoh tadi macam saudara tanya tu macam mana nak masukkan video daripada YouTube. Okay, tekan suggested and then klik YouTube. Okay, dekat sini masukkan keyword berdasarkan konten kalian. Contohnya macam saya rabbit. So dia keluarkan suggest, so YouTube cadangkan beberapa video daripada YouTube. Dan jangan risau sebab video ni adalah sudah ditapis mengikut copyright. Maksudnya kalau kita guna tak akan dikenakan copyright lah. Okay, contohnya macam ni. Sekejap, saya cari video yang pendek-pendek sikit. Sorry. So cute. Okay, so this one. Drag and drop sahaja. Dan video kalian dah masuk ke dalam presentation korang. Okay, contohnya macam mana kita nak tengok. Okay, design. So macam ni. Just klik je. Terus dia akan play. So lambat ke slow ke. Okay. So terus kita boleh lihat kepada video tersebut. Sini. Terus boleh lihat. Tak perlu lagi kita nak download daripada YouTube and then baru upload. So dah jimat storage dekat sini. Okay, storyline. Okay, boleh sambung edit. Contohnya nak buat dia besar, full screen. Okay, design. So, besarlah, full screen lah kalian punya video. Okay, macam tu. Boleh juga nak masukkan video daripada peranti. Just tekan my device, nanti dia akan masukkan video daripada peranti kalian. Okay, contohnya. Okay, kalau nak delete, tekan je dekat mana-mana card yang nak di-delete and then tekan je dustbin ni. Dah delete. Okay, lagi
Contohnya nak tambah lagi subtopik, boleh tekan heading 1. So dia akan terus jadi kepada subtopik yang kedua. Dan dekat sini contohnya anda kata korang nak masukkan suara, nak buat audio. Okay, boleh tekan audio. Audio boleh ada dua cara, sama ada masukkan daripada fungsi insert ni ataupun kalian boleh record suara kalian sendiri. Sekejap. Okay. Get ready in 3, 2, 1. So dah boleh record. Okay. So boleh dengar balik lah, best ke tak best ke, nak record ke, nak padam ke. Ini apa, nak kuatkan ke. And then kalau dah rasa puas hati dengan recording audio tu, dah boleh add to Sway. Kalau tak puas hati lagi, boleh re-record sampai kalian rasa puas hati. Yes. Okay. Situ boleh drag and drop audio, image. Stack ni adalah sama. Oh ya, stack ni, stack ataupun yang group tadi tu, yang ni, dia boleh juga kalian buat dekat teks. Tak semestinya dekat gambar sahaja. Dekat teks pun boleh buat. Sebagai contoh, sekejap this one I tak nak. Nak buat apa lagi? Kucing, pets, cats. Okay, so ni adalah cat is kucing and bla bla bla. So another one, tambahkan lagi satu card. Is kucing. Okay. Dia punya step sama juga macam gambar tadi. Just tekan dia dekat sini and then dekat sini. So jadikan, kelompokkan dia menjadi kumpulan. Jadi kalian boleh pilih apa group type yang kalian nak. Ya Allah. Kita tekan, sorry. Okay, so dia ada dalam automatic, stack dan juga grid. Kalau teks, dia tak ada dalam slideshow. Dia ada 3 ni sahaja. So kalau nak buat stack pun boleh. Okay. Then tekan design. So macam ni. Sama juga. Macam tadi. Okay. So ini adalah tajuk besar. Ini adalah subtopik. Subtopik 1 dan subtopik 2. Okay. Ni jangan risau. Kalian boleh pilih design style macam mana kalian nak guna. And then. Sekejap, mana lagi satu? So ni adalah embed link. Contohnya apa-apa sahaja daripada Microsoft Forms ke, SharePoint and SoundCloud. Apa-apa je link yang nak masukkan. Okay, yang ni macam tak tu sangat jarang digunakan. So ni adalah link, boleh masukkan apa-apa link daripada apa-apa je lah sumber yang kalian nak masukkan ke dalam presentation kalian. So boleh masukkan link dekat sini. Okay, saya rasa dah tak ada image upload. Ini apa? Text group. Okay, dah settle semua, dah masukkan semua teks, image, audio, video berdasarkan kreativiti dan juga keperluan konten kalian. So sekarang adalah masanya untuk kita mencantikkan kita punya presentation menggunakan Microsoft Sway and then tekan design. So bila dah tekan design yang ini adalah suggested sahaja. And then tekan pergi kepada style and klik style. Okay, so ini adalah remix. Remix ni okay, bila kalian tekan remix, ini adalah contoh
dia cadangan sahaja. Okay. Maksudnya random lah, remix ni random dia bagi style dekat kalian. Okay, contohnya style untuk Microsoft Suite ada 3 paparan, kalian sama ada vertikal, secara memanjang, horizontal, ini adalah menegak, melintang dan juga slide. Okay, contohnya saya akan pilih vertikal. Okay, ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ni ada 7 style yang berbeza. Kalian boleh pilih mana-mana style berdasarkan kreativiti. Ada lagi, boleh klik dekat anak panah sebelah sini. Okay, ada banyak lagi, sangat banyak style yang kalian boleh pilih. Okay, bagi contohnya geger-geger, perempuan-perempuan dia suka fancy-fancy kan. Boleh je ambil ini. Tunggu sekejap. Okay. Okay, and then terus dah siap kalian punya presentation. Dia dah bagi, ini bergantung kepada subtopik. Ini adalah tajuk besar. Ini adalah tajuk utama. And then ini adalah subtopik tadi. Subtopik 1. And then subtopik 2. Ini adalah teks yang kalian buat tadi. So ini adalah video. Boleh terus tekan and tengok. Dan ini adalah gambar dalam bentuk slideshow. Okay, kalau kalian rasa tak puas hati dengan design dia bagi terlalu besar, boleh terus boleh edit lagi dekat sini. Okay, contohnya gambar tadi besar sangat. Tak nak besar, nak kecil je. Boleh ubah-ubahlah dekat sini. Dan tekan design lagi dan ubah sampai ni dah jadi kecil dah. Jadi kecil. So boleh ubah lagi. Style, banyak lagi style yang ada dekat sini. Okay, contohnya yang ni. Okay, contohnya nak guna style ni. Kalian nak guna style ini. Sekejap, saya tak nak lentur, saya tak cantik je. Ini yang cantik sikit Okay, banyak lagi boleh pilih. Ni kalau macam nak abstract sikit. Mana kayu dia? Tak keluar kayu. Okay. Contohnya yang ni macam plain je. Minimalis. Tapi design dah suka. Kalian dah suka dia punya layout, style semua. Tapi kalian tak suka dia punya tulisan. Okay. Tak nak tulisan tak apa. Kita tekan dekat customize ni. Dekat atas ni. Okay. Tekan customize. Okay, so ada color inspiration. Tak nak warna hijau, nak warna purple. Boleh tekan. Okay, ini masukkan apa-apa. Ini adalah color palette. Contohnya, tengok dekat huruf C ni. Ni adalah menunjukkan warna yang akan dipaparkan. Contohnya, warna apa yang menarik sikit. Okay, warna biru lah nampak sikit. Okay, kan contoh ni dia pun dah bertukar kepada warna biru. Okay, tulisan nak tukar tulisan, font choice. So boleh tukarkan dekat sini ada macam-macam pilihan. Okay. Oops. Okay dah. Contohnya Miller. Okay, tunggu. Sama je. Okay, dia dah tukar.
Okay, sudah tukar. So ini adalah animation emphasize. Boleh pilih nak guna subtle, moderate, intense. So, saya guna moderate. So text size, kalau rasa text dia besar sangat, normal, besar sangat, nak besar lagi boleh alihkan kepada large. So dia akan besar sangat. So rasa macam nak kecilkan pun boleh. Okay, dia akan kecil macam tu. So sekarang saya pilih normal je. Okay, and then dah siap. Back. Okay, dah settle. So nak tengok dia cantik ke tak? Okay, dah siap. Dah siap presentation. So kalian boleh ni lah, boleh design, boleh create mengikut kreativiti kalian, nak bagi dia interaktif macam mana. Jadi bila tekan play, okay, bila kalian pilih play, so ini adalah bagaimana paparan audiens penonton bila lihat, bila akses kalian punya Microsoft Suite. Okay, so macam ni lah kalau saya punya projek Suite, kalian akan lihat macam ni lah. Ada tajuk utama, tajuk kecil dia macam ni. So ada video, ada gambar dalam bentuk slideshow. So ada video. And then cats, ada sedikit fakta mengenai kucing. Kalau rasa paparan dia masih tak puas hati, masih ada maklumat yang ingin ditambah baik, so just tekan je edit dekat sini balik. Okay, storyline. And then boleh je. Dan edit lah balik dekat mana storyline kalian ni. So, okay, lepas dah siap semua, kalian nak share, nak kongsi kepada rakan-rakan. So, dekat sini, share your Sway with, ada tiga choice, iaitu specific people or groups. Ini kepada specific people lah. So, contohnya specific. So, bila specific, yang ni hanya orang tertentu sahaja yang boleh mengakses Sway kalian. So masukkan dia that specific people, masukkan names ataupun email address diorang. And then bila dah masuk, boleh tekan klik copy link. Oh, sekejap. Sorry. So yang kedua ialah those in your organization with the link. Maksudnya contohnya kalau macam menggunakan organisation punya email. Contohnya email University of Unja, Universitas of Jambi, sorry. So saya daripada Universiti Malaya, bila kalian bagi link tu saya tak boleh akses lah. Sebab dia bagi yang organisation saja. So yang ketiga, anyone with a link. So yang ni siapa-siapa sahaja yang mempunyai link tersebut dapat mengakses projek Sway kalian. So bagi invite people tu pula ada dua cara, sama ada untuk view sahaja ataupun untuk edit. Untuk edit ni biasanya bagi kalian melakukan kerja sama yang berkolaborasi bersama rakan-rakan. Dan view ini adalah sesiapa-siapa sahaja yang untuk melihat, untuk sekadar ingin mengambil maklumat daripada presentation kalian lah. So just tekan je copy link. Okay, dan paste di mana-mana ruangan platform yang kalian ingin kongsikan. Selain itu juga, Sway boleh dikongsikan kepada media sosial seperti Facebook, Twitter dan juga LinkedIn. So, boleh juga dapatkan kod embed. Dan selain itu juga, kalian boleh save kalian punya presentation ni sebagai template. Nanti bila di lain masa kalian ingin menggunakan template ataupun aliran yang sama, flow presentation yang sama, kalian boleh menggunakan template yang kalian dah save. And then boleh juga print, boleh juga export kepada PDF dan sebagainya. Contohnya export, boleh pilih nak export ke dalam Word, PDF, Word and PDF sahaja. Okay, sorry.
dia juga mempunyai accessibility checker, accessibility view, ni bagi-bagi yang kurang ni lah. And then itu je. Setakat ni itu sahaja daripada saya. Ada apa nak tanya tentang penggunaan Microsoft Suite? Ada orang tak? Semua jelas? Okey. Okey. Izin bertanya, Bu. Ya, ada apa? Soalan apa? Tadi kan udah dimasukin ke PDF ya, Bu. Tapi untuk template-nya tuh nggak bisa di-save ya, Bu? Sekejap sekejap. Maksudnya untuk yang save kepada PDF ni adalah kalian punya projek sahaja. Okay, contohnya saya exporting yang Suite to PDF. Yang save to template tu adalah kalian punya template ni. Contohnya flow untuk ni lah. Sekejap Okay, dia dah download. So inilah apa yang saya buat tadi. Bila kalian save as template, okay, contohnya save this template, Suite as a template haiwan, save. So jadi template kalian yang kalian dah ada template ni. Di lain masa akan datang, bila kalian nak guna flow yang sama, presentation yang sama, tetapi konten yang berbeza, boleh terus tekan yang ni lah. Boleh terus klik dekat sini. Oops. Jelas tak? Menjawab soalan tak? Sudah, Bu. Makasih, Bu. Okey. Yang lain? Faham tak? Bu, izin bertanya, Bu. Okey. Setelah kita membuat project kita bisa mendownloadnya ya, Bu? Di bagian mana ya, Bu? Nak download kalian punya presentation? Iya, Bu. Sebab apa nak download? Biar kita simpan di laptop aja itu, Bu, biar enggak apa gitu. Biar kita mengarsipkan gitu. Okey, maksudnya kalian nak simpan lah bila kalian offline, tiada data internet, boleh buat rujukan lah. Okey. Alamak, salah tekan. Sekejap, sorry. Okey. So yang ni, kalian hanya boleh simpan melalui dua cara sahaja, iaitu export ke dalam Word atau PDF. Itu sahaja. Kalian tak boleh nak download sama flow macam ni. Boleh faham. Tapi kalian boleh akses di mana-mana saja. Menggunakan mobile phone pun boleh. Boleh je nak akses menggunakan mobile phone.
Tapi yang membezakan mobile phone dengan laptop, kalian hanya boleh melakukan proses mengedit menggunakan PC ataupun laptop. Dekat phone boleh view sahaja, boleh tengok-tengok je. Jadi apa yang menariknya dekat Sway ni, jadi bila maksudnya kalian tak perlu pun nak simpan ke dalam laptop, sebab dia menggunakan sistem cloud, web based. Maksudnya apa-apa sahaja kalian lakukan menggunakan software akan tersimpan, selagi kalian tak delete, selagi tu dia store dalam web base tu, dalam cloud. Okay. Tapi kalau nak save, nak sebagai reference, masa tak ada data internet, boleh save macam saya cakap tadi lah, export ke dalam Word ataupun PDF. Jadi dia akan jadi macam ni. Ini yang saya open file. Mohon maaf Bu, tidak nampak apanya Bu, screen-nya Bu. Tak ada, tak nampak. Sekejap Ini kalian boleh nampak. Nampak Bu. Okey. Nanti bila kalian export ke dalam untuk simpanan, untuk rujukan ke dalam Word atau PDF. So macam saya tadi, saya pilih PDF. So bila dah siap download, macam ni akan jadi, ini adalah paparan dalam PDF. Okey, cuma dalam PDF video kalian ni tak boleh nak tak boleh nak main lah. Dia akan static je macam ni. And then yang group-group tadi pun dia akan jadi static macam ni. Bila kalian simpan dalam Word atau PDF, dia akan jadi gambar static sahaja. Faham tak? Clear? Jelas? Jelas tak? Ada apa-apa nak tanya? Sudah cukup jelas Bu. Saya cukup jelas. Okay, bagus. Okay, so saya rasa senang je kan? Mudah kan nak guna Sway? Cukup mudah Bu, sama seperti buat ini konten di YouTube itu Bu, buat thumbnail gitu. Buat apa? Buat apa? Sorry, tak clear. Thumbnail YouTube Bu, kayak buat konten YouTube gitu. Oh, content creator ke? YouTube ke? YouTuber ke? YouTuber. Collab sama kawan je Bu. Kalau YouTuber saya nak subscribe. Boleh share kalau nak suruh saya subscribe. Tambah subscriber. Okay, so itu saja tentang Sway. Saya andaikan kalian jelas. Okay, so kita dah slowly. Okay. So kita dah settle kepada demonstration menggunakan Sway. Dah sampai ke step yang ke-11 iaitu share the Sway. So kalian nak rehat ke? Boleh saya teruskan? Kalian perlukan 5 minutes break? Tidak Bu, diteruskan saja Bu. Okay, Lanjut, Bu. so saya teruskan. So saya ada sediakan sedikit games lah menggunakan Kahoot. Kalian pernah guna tak Kahoot? Pernah Bu, untuk quiz. Betul. Sorry. Okay, so
Kalian menggunakan kalian ada 2 device tak? Ke hanya ada 1 device saja? Ada handphone sekali tak dekat kalian? Ke tengah guna tengok kita punya meeting? Ada yang pakai HP juga, Bu. Oh, ada yang pakai handphone juga. Tak semua pakai laptop lah. Iya, Bu. Okay, kalau ada yang guna handphone, saya tak boleh gunakan saya tak boleh gunakan 2 device lah. Sorry, fikir sekejap. Tak boleh. So, kalian boleh scan ni ataupun masuk kepada www.kahoot.it. Boleh? Sekejap, mana saya punya soalan? Kenapa dia begini? Sekejap ya, dia hang lah. Why it takes so long? Okay. What's the name? Alamak pula. Mana? Okay. Ni number code. Boleh tak masuk? Ada masalah tak nak masukkan number pin?
Oh, sorry. Boleh. Baru ada 2 orang. Ramiro 10 Saragi. Ada masalah tak? Kalau malu nak cakap boleh je tulis dekat ruangan chat ni. Hmm. Alamak, laptop saya pun hang. Tiga. Saya teruskan je lah ya. Alamak, kenapa tak keluar? Semua boleh Sway boleh juga buat portfolio dan juga laporan, jurnal dan bulletin dan juga presentation. Seorang je jawab.
ada masalah ke nak jawab? Tak ada Bu, mungkin mereka lagi gangguan sinyal Bu. Okay. So far nama semua ada. Bu, izin tanya Bu, Ya? ini yang kode di kolom chat ini untuk di Kahoot ya Bu? Sekejap. Ya, apa soalan apa? Yang ada kode yang di kolom chat 337352 ini untuk di Kahoot ya Bu? Ya, untuk kalian nak join Kahoot ni. Soalnya saya tidak bisa melihat tampilannya Bu, di sini nggak ada tampilan apanya Bu, screen-nya. Guna apa? Komputer Bu. Guna komputer. And untuk tengok skrin saya kan, ada mobile phone tak? Ada Bu. Ya, ataupun kalau komputer buka dekat another tab untuk apa-apa Google ke. Boleh. Ada masalah? Ada masalah ke nak akses? Perlu saya tunjuk macam mana? Ya Bu, ini lagi login. Okay. Tak apa, saya tunggu. Sudah Bu, sudah bisa Bu. Okay. So, saya boleh teruskan? Okay, betul. And boleh masukkan semua ya? Gambar, teks, video dan juga audio. Okay, bagus. Semua betul. Seterusnya, soalan yang keempat.
Seterusnya soalan yang kelima. Bagus. Soalan yang keenam. Dan soalan yang terakhir. Alamak, game over. Jangan. Okey, pemenangnya adalah Dinda. Ikuti Martua dan juga Lailatul Fadila. Terima kasih atas penyertaan anda. So nampaknya senang je kan nak faham Microsoft Sway ni. Okay. So kita dah nak habis. So sekarang sesi soal jawab. Ada apa-apa nak tanya? Saya rasa alamak. Sekejap. Yang ni kita dah tanya tadi pasal. Okay. So saya nak briefing sedikit tentang tugasan. Okay, lepas daripada sesi pagi ni, kalian dah boleh teruskan untuk membuat tugasan lah. Ni adalah soalannya dan boleh tengok soalan ni lebih lanjut dekat buku manual yang saya telah upload tu. Ada siapa-siapa ada masalah untuk mendownload buku manual tersebut? Okay, saya anggarkan tak adalah. Jadi, tugasan ni anda dikehendaki untuk menggunakan daya kreativiti anda menghasilkan satu produk seperti nota atau persembahan slide ataupun Excel, dokumen ataupun Sway. Okey, jadi berdasarkan pembelajaran kita pada hari ini adalah Microsoft Sway. Jadi kalian semua dikehendaki untuk menyelesaikan tugasan ini menggunakan Microsoft Sway. Jadi tema Microsoft Sway anda nanti adalah berkisahkan tentang pendidikan dan budaya bumi Garuda. Apa-apa sahaja konten tak kisah berdasarkan kreativiti tetapi menggunakan Microsoft Sway sebab pengajaran kita hari ini tentang Microsoft Sway kan. So bagi hasil tugasan terbaik akan diberikan anugerah dan juga akan diberikan penghargaan kepada peserta terbaik. Selain itu anda juga akan mendapat CJ lah. Okay, so sekarang ni saya nak tanya kepada yang pertama, ada sesiapa ada masalah untuk melaksanakan tugasan ini? InsyaAllah tidak, Bu. Okay, so settle yang tu. Peralatan yang mencukupi, maksudnya Microsoft Sway hanya boleh diedit menggunakan laptop. Ada sesiapa yang tiada laptop untuk melakukan tugasan ini? Kalau okey. Okey, saya anggarkan semua ada laptop, jadi semua boleh meneruskan buat tugasan ini.
lain-lain masalah, apa-apa saja masalah. Okey, jadi discussion pada hari Rabu iaitu pada hari esok. Kalian ada cadangan untuk buat pukul berapa? Saya cadangkan pukul 11 waktu Malaysia jadi 10 waktu Jambi. Setuju tak? Saya buat pukul 10 maksudnya macam tadilah. Setuju Bu. Bu, Setuju. izin tanya pun untuk besok masih kita berbincang mengenai Microsoft Suite juga Bu. Ya betul, mengenai tugasan. Besok kita tak buat lama. Mungkin saya akan ambil masa setengah jam untuk kalian ada apa-apa masalah tentang apa-apa saja kalian nak tanya ataupun nak minta pendapat ke, ada masalah ke nak buat tugasan ni. So untuk sesi esok kalian akan boleh tanyalah. Esok santai-santai je, sekadar perbincangan bertukar pendapat apa-apa saja. Kalau tak ada masalah kita akan buat sekejap je dalam maksimum 30 minit. Oh, berarti kita selama pembelajaran ini menggunakan Microsoft Suite hingga akhir Bu ya? Iya betul. Soalnya saya juga ada mentor lain Bu, tapi kami membahas Microsoft OneNote gitu Bu. Jadi saya bingung yang mana sebenarnya yang saya ikuti gitu, dua aplikasi yang. Okey macam ni. Sebenarnya untuk program ni kan kita dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Betul? Okey. Iya, Okey. Bagi kumpulan yang contohnya bagi kumpulan ini yang bersama Unja MT15 bersama saya, saya menyediakan Microsoft Suite. Bagi rakan anda yang menyertai coaching mentor lain, dia akan belajar Microsoft lain berdasarkan reference mentor tersebut. Dia setiap grup tak akan sama, ada yang sama tapi tak samalah. Faham tak? Faham tak? Paham. Ada yang sama tapi ada yang berbeda gitu ya. Ada yang berbeda. Maksudnya contohnya kalau dengan MT2 dia punya coach nak buat OneNote. So dia punya participant akan belajar OneNote sahaja selama seminggu. Berarti saya tuh kemarin jadi 2 grup lah Bu ya. MT8 satu lagi Bu. Sekejap. Soalnya kok bisa saya 2 grup gitu? Maksudnya kamu yang masuk 2 grup. Betul? Iya Bu. Jadi saya 2 grup gitu kan, di MT15 satu sama di MT8 gitu. Yang di MT8 itu membahas Microsoft OneNote yang nanti masuk jam 2 gitu. Jadi saya bingung. Tak silap saya, satu partisipan satu saja. Nama kamu sebenarnya dekat mana? Sebab dekat listing saya nama kamu dekat MT15. Iya Bu, ada juga. Cuman tadi ada dikirim email di MT8 nama saya Nur Iman gitu mentornya. Oh, okey. So sekarang ni kamu boleh pilih lah kamu nak yang mana. Kalau kamu nak stay dalam grup saya, nanti saya akan bagi tahu dekat coach grup mana lagi satu? 8 Iya Bu. Okey, kalau kamu nak stay dekat sini, nanti saya akan inform kepada coach 8 yang ada pertindihan nama. Okey, so jadi kamu pilih untuk berada di mana? Berarti saya nggak perlu masuk lagi yang di MT8 tu Bu ya? Tak perlu. Satu sesi sahaja, sesi pagi sahaja. Oh iya. Ya Bu, ya. Terima kasih Bu. Okey, jadi kamu nak teruskan bersama saya ataupun nak masuk 8? Yang ini aja lah Bu, yang situ
agak banyak kali pesertanya. Okay, yang ni senang, one not complicated sikit tiba-tiba. Okay, nanti saya akan bagi tahu dekat coach 8 yang ada pertindihan nama. Jadi untuk tugasan ni jelas tak? Jelas Bu? Okay, jelas. Jadi esok kita akan, nanti saya akan schedule lagi. Okay, sebelum tu saya nak tanya, kalian ada apa-apa masalah tak nak access Microsoft Teams? Sebab saya perasan posting saya kurang dapat sambutan. Jarang buka gitu Bu. Oh, jarang buka. Okay, kalau macam tu buka untuk esok, tolong buka. Nanti saya schedule Teams, schedule untuk meeting untuk kita esok. Kemungkinan pukul 10 waktu Jambi. Kita akan ambil masa 30 minit untuk discuss apa-apa sahaja yang kalian nak tanya tentang assignment lah. Okay, jadi hari Khamis saya akan bagi masa dekat kalian untuk menyiapkan tugasan tersebut. Tapi saya akan, apa-apa sahaja masalah boleh tulislah, boleh tanya dekat Microsoft Teams tu, nanti saya akan cuba jawab. And then hari Rabu, Khamis, Jumaat akan ada jap tu. Kalian dah tahu tak flow program ni macam mana sampai hari Ahad? Kita hari sama je kan? Sama. Kan lain. Okey, sama. Okey, kalian dah faham tak perjalanan? Contohnya hari Rabu buat apa, hari Khamis buat apa? Setiap hari ada pemberitahuan Bu di email. Pemberitahuan oleh siapa? Dari Unja, dari Pak Ali Habibi. Oh, okey, maksudnya kalian punya guru ada bagi tahulah. Okey. So jelas pasal perbincangan tugasan, dan ini adalah reading code. Sekejap saya mana pula reading code gue. Besar. Besar. Besar lah pula. Sekejap Okey. Ini yang saya sharekan dekat ruangan chat ni adalah reading code untuk kalian dapatkan extra CJ untuk partisipan hari ni. Okey, di mana kod ni kalian boleh redeem dekat sini. Dekat sini. Sekejap ya. Okey. Laptop pun dah hang. Okay, so kalian boleh buka Microsoft Educator Center. Alamak. Microsoft Educator. Masuk menggunakan email yang sama.
Namanya loading. Okay, lepas tu sign in. Okay, pergi dekat icon ni, tekan my profile ataupun boleh je tulis ni redeem achievement code. Okay, terus masukkan kod yang saya letak dekat ruangan chat. So terus dia tekan redeem. So nanti akan dapatlah transkrip macam ni. So tekan view transkrip, kalian akan Allah Akbar. Namanya. Okay, so akan dapat custom training. Saya tengok nama. So complete on. So ni lah Microsoft Sway EduTrack. Kan 1 hingga 2 jam. Kan dapat nama macam ni. Ini siapa-siapa yang nak extra certificate boleh redeem lah. Yang ni. So dekat Microsoft Educator Center ni macam-macam course yang kalian boleh belajar lebih lanjut tentang Microsoft. Dia adalah free, percuma je. Boleh belajar secara remote learning. So sertifikat yang kalian redeem tadi tu bolehlah nak dijadikan sebagai extra sertifikat dekat dalam resume ke, portfolio ke, dia acceptable. Saya rasa okay, last adalah sedikit penilaian tentang sesi kita pada hari ini, tentang penyampaian saya. So sebelum kita habiskan sesi, saya minta kerjasama kalian untuk mengisi form ini, memberi penilaian terhadap penyampaian sepeda ini. Allah Akbar. Okay, saya dah masukkan ke dalam ruangan chat. Tak banyak, sikit je. Simple-simple je saya buat. Siapa nak scan kod pun boleh. Belum masuk Bu di room chat. Sorry? Tak ada ke? Belum masuk Bu. Belum masuk. Tak dapat lagi yang link tu. Ke link tu tak dapat masuk, tak dapat akses. Ke gimana? Belum masuk di room chat. Oh, iya ke? Saya punya dah masuk. Saya punya dah ada. Sekejap, saya cuba sekali lagi.
Saya masukkan link sahaja. Okey. Dapat tak? Bu, saya nggak bisa masuk menggunakan akun pribadi katanya, Bu. Harus menggunakan akun sekolah. Oh. Sekejap saya cek. Kenapa tak boleh masuk? Supposedly dapat masuk. Saya punya. Sekejap ya. Google saya buat hal hari ni. Dia lembab. Not responding pula. Oh, sorry. I see. Silap setting. Maafkan saya. Anyone can respond. Okay, sorry. Tak perasan. Setting. Saya hantar link yang baru. Okay, itu okay, link yang baru. Boleh tak? Ini baru bisa, Bu. Okay. Silap setting. Maafkan saya. Dah ke? Tuan dah siap? Boleh? Sudah, Bu. Sudah? Okay. So, itu sahaja untuk sesi kita pada hari ini. Terima kasih sangat-sangat kalian punya komitmen. Itu je saya nak cakap. Terima kasih sebab saya sangat terharu siapa-siapa yang join hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. 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 Ter
Walaupun tak ada semua tapi tak apalah. Mungkin kita positif, diorang ada masalah lain. Jadi siapa yang luangkan masa pagi ni dengan saya, terima kasih sangat-sangat. Kita jumpa esok. Kalian tengah cuti ke tengah ada kelas lagi sekarang? Tengah cuti, Bu. Okay, tengah cuti. Saya supposedly ada final hari ni. So tapi tak apalah, kita luangkan masa untuk ni. Lepas ni baru pergi buat final exam. Okay, tu je. So kita jumpa esok sekejap. So masa yang duk saya saja tu bolehlah fikir nak buat apa. Jadi apa saya nak cakap tadi? Okay, boleh buka kamera untuk ambil gambar macam biasa. Siapa yang boleh buka lah. Siapa yang dua orang ni? Dinda Astriani dengan Ramiro apa nama dia? Ramiro boleh buka ke? Ke line slow? Saya anggarkan tak boleh buka je lah. Okay, so kita masuk meeting. Oh, pusing. Kita mau. Halo, Bu. No,
Ininya keluar rasanya. Line problem tadi. So masih ada orang ke? Ada, Bu. Okay, sorry ya. Maaf sangat-sangat. Okay, so itu je, dah ambil gambar. Okay dah. So sesi kita hari ini sampai sini je. Saya terima kasih sebab menyertai program kita pada pagi ini. Sebelum saya habiskan, saya ingin meminta maaf jika ada kekurangan di pihak saya. Semoga kita dapat manfaatkan ilmu ini bersama-sama. So itu saja. Terima kasih. Terima kasih juga Bu, kembali Bu. Ya, sama-sama. Udah boleh live, Bu? Boleh. Dah habis, semua boleh bersurai. Dan sedikit pesanan ringkas, sila alert ya dengan set posting saya dekat Microsoft Teams. Itu je. Baik Bu. Okay, terima kasih. Ya, Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.